ketika musim KP ini, kita lihat pelbagai isu yang timbul di mana isu tersebut amat rapat dengan mahasiswa. Antaranya isu pengajuran TikTok Challenge, isu mahasiswa yang masih berada di kampus patut dihantar pulang ataupun tidak. KPT ataupun Kementerian Pengajian Tinggi telah menghantar pulang seramai 51,000 pelajar IPT. Serta isu-isu yang lain. Dalam isu-isu tersebut, muncul juga pelbagai pandangan serta cadangan daripada pelbagai pihak. Jadinya, mereka telah menggunakan pelbagai hujah dan teori untuk menyokong pendapat mereka tersebut. Jadinya, video yang saya buat hari ini bukanlah untuk menambahkan lagi cadangan serta pandangan yang sudah sedia ada, tetapi untuk sama-sama kita melihat apakah yang boleh kita ambil daripada pelbagai pandangan serta perbezaan pandangan tersebut. Sebelum itu, ada baiknya kita melihat kembali sejarah hidup Imam Asy-Syafi'i yang merupakan pengasas mazhab Syafi'i. Tokoh ilmuwan ini sangat terkenal dengan tinggalan khazanah yang tidak ternilai buat umat Islam, sehingga beliau telah dinobatkan sebagai pembela sunnah oleh para ulama. Ketika era kegemilangannya memfatwakan sesuatu hukum fiqh, beliau sering berhadapan dengan pelbagai pendapat yang bertentangan dengannya. Pendapat ilmuwan lain dibahas dan dihujah oleh beliau dengan penuh tertib dalam etika adab keilmuan yang tinggi. Beliau pernah mengungkap satu pesanan berharga yang boleh kita ambil pada hari ini. Antaranya, apakah kita tidak boleh berbeza pendapat, dalam masa yang sama kita menjadi saudara. Kata-kata itu melambangkan betapa terbukanya sikap beliau meraihkan perbezaan pendapat. Selepas sesuatu perbahasan itu selesai, perselisihan yang berlaku antara beliau dan ulama-ulama yang lain tidak dibawa bersama. Sebaliknya, beliau sentiasa mempamerkan watak seorang yang akrab dengan orang yang berbeza pendapat dengannya. Secara umumnya, persepsi atau pandangan seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertamanya, emosi, pengetahuan dan pengalaman lepas yang telah dilaluinya. Persepsi saya, awak dan dia akan berbeza-beza disebabkan latar belakang kita yang berbeza. Pada pandangan saya, perbezaan pendapat dan pandangan itu perkara biasa yang perlu sama-sama kita raikan. Namun, ada ketikanya masih wujud perbalahan disebabkan oleh cetusan pendapat yang berbeza. Sepatutnya kita tidak boleh merasakan bahawa pendapat dan cadangan yang kita nyatakan itu paling betul, dan kita mahu orang menerima setiap pandangan dan cadangan kita itu secara bulat-bulat. Bila kita merasakan pandangan kita sahaja yang betul serta dia juga merasakan pandangan dia sahaja yang betul, maka akan wujudnya konflik di situ. Masing-masing mahu menegakkan kebenaran pendapat sendiri saja dan tidak mahu bertoleransi dengan pendapat orang lain. Contohnya, kita boleh lihat di media sosial pada hari ini. Bila contoh seseorang itu menyatakan sesuatu pandangan atau cadangan beliau, bila ada seseorang yang tidak setuju, maka hina-menghina berlaku dan telah mewujudkan pergaduhan. Dunia pada masa kini menampakkan jurang yang amat ketara apabila munculnya perbalahan akibat dari perbezaan pendapat atau cadangan tersebut atas sesuatu isu. Perkara itu menyebabkan kata-kata berbentuk penghinaan, cacian dan makian telah dikeluarkan. Lebih dahsyat lagi apabila perbalahan itu dicetuskan oleh orang-orang yang berpengaruh, seterusnya menyebabkan masyarakat terkeliru dan terikut-ikut dengan cara tokoh pujaan mereka itu. Maka keluar pelbagai ungkapan jelek yang tidak sepatutnya keluar dari lisan seorang yang bergelar manusia. Sebenarnya, ia bukanlah sifat yang baik untuk diamalkan oleh seseorang. Sebab yang pertamanya, apabila perbalahan berlaku disebabkan perbezaan pandangan, maka ia tidak akan selesaikan masalah tersebut pun. Malah, masalah tersebut makin bertambah. Yang keduanya, kita akan menjadi stres ataupun tekanan kerana yang pertamanya kita tidak akan berpuas hati dengan pandangan tersebut. Keduanya, kita tidak akan berpuas hati dengan orang yang memberi pandangan tersebut. Maka ia akan mewujudkan perbezaan di situ dan menyebabkan berlakunya tekanan dalam hidup kita. Seterusnya, pemikiran kita tidak akan pergi jauh. Kerana apa? Ia disebabkan kita menyatakan pandangan kita saja yang betul. Jadinya, apa yang boleh kita buat sekiranya berjumpa dengan seseorang yang tidak sama pendapat dengan kita, sama ada di media sosial maupun di dunia realiti, cuba untuk kita memahami sesuatu pandangan tersebut dengan fikiran yang terbuka serta bersifat neutral. Seterusnya, banyakkan kita membaca untuk meningkatkan pengetahuan kita yang sedia ada. Akhir sekali,
perbezaan pendapat atau pandangan tersebut perlulah kita meraihkannya dengan sebaiknya.